وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أصبحنا وأصبح ملك لله والكبرياء والعظامة والخلق والأمر والليل والنهار وما يضحى فيهما لله وحده. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وخير الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من هدائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة يفقه أقوالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Naim. Okey, tanpa membuang masa, majlis ini saya akan serahkan kepada Puan Siti Aryati, iaitu konsultan dan speaker pandai bagi program PAT, PDD, PDPR menggunakan aplikasi Pandai. Okey, dengan ini saya serahkanlah kepada Puan Siti Aryati. Okey, dengan ini dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Dengar. Alhamdulillah, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya saya diberi keizinan untuk menatap wajah-wajah hebat yang berada meskipun kita jauh berada dalam jarak yang tidak terjangkau oleh penglihatan, tapi kita diberi rahmat untuk berada bersama-sama di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Syukur alhamdulillah. Yang berbahagia Ustaz Halim dan juga Ustazah Siti, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas keizinan beliau menjemput saya yang bukan siapa-siapa, yang penuh dengan kekurangan. Dijemput saya cukup berbesar hati kepada pengetua pusat pengajian ini. Semoga niat kita di awal pagi ini meletakkan pendidikan di tempat yang pertama. InsyaAllah nawaitu kita dah bagus. Allah akan izinkan dan sama-sama kita berdoa. Semoga Allah merahmati majlis kita pada pagi ini. Tanpa keizinan Allah, tanpa rahmat daripada Allah, tidak mungkin berlakunya majlis hebat pada pagi ini. Betul anak-anak hebat? Okey, so mungkin saya difahamkan anak-anak kena unmute ya untuk mendengar perkongsian daripada saya, insya-Allah. Tapi bila saya melihat wajah-wajah ceria, penuh semangat pagi hari, terpaksa bangun pagi, kena mandi dengan air yang sejuk, dekat selimut, sedap kan? Duduk dalam selimut. Memang asyik sangat kan? Dekat sini tadi pagi apa nak teh yang begitu baik sehingga boleh menurut kata bangun pagi di dalam majlis ilmu. Syukur alhamdulillah anda adalah anak-anak hebat. Okey. So tanpa membuang masa, mungkin ada ibu ayah di dalam Zoom ini, saya ucapkan kepada ibu ayah kerana anda adalah insan hebat. Allah izinkan anda melahirkan insan-insan hebat yang meletakkan agama di tempat pertama. Kepada para pendidik di pusat pengajian ini, anda juga cukup
hebat dan cukup memiliki pusat pengajian yang cukup sistematik dan memandang pendidikan, even though kita berada dalam pendidikan agama, tapi ustaz dengan ustazah ni ingin menetapkan kita beragama tetapi memenuhi teknologi terkini. Ustazah Siti tidak nak tertinggal, dia tak mahu tertinggal. Dia nak jadikan pusat tahfiz ni adalah yang paling up to date. Sangat bertuah kerana Allah dah izinkan kita menemui pusat pengajian yang sangat hebat. Okey, so untuk saya bercakap, izinkan saya akan share slide saya. Sebentar ya. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh nampak slide saya dengan jelas ya? Boleh. Okey, insyaAllah kita sebut pandai. Mula-mula saja ayat yang cukup berakat. Cukup pandai-pandai 40 kali kita akan jadi insan pandai. Nama apps ni pun dah cukup bagus. Okey, so saya tidak berhajat untuk mengikuti slide demi slide. Mungkin saya akan buat kesesuaian sebab di dalam ini ada anak-anak hebat dan mungkin ada para guru, para ibu bapa. Jadi saya akan lihat kepada yang berkenaan sahaja. Okey, so kalau kita sebelum kita kenal seseorang, kita mesti nak tahu siapakah mereka, kan, dari mana, apakah dia. Begitu juga dengan produk ni. Kita perlu kenal apakah itu pandai. Macam mana function dia, macam mana fungsi dia kepada anak-anak hebat dan bagaimana fungsi dia sebagai guru, begitu juga bagaimana fungsi dia sebagai ibu ayah, macam mana nak mengguna pakai, macam mana nak akses, banyak perkara yang akan saya terangkan. Okey, ini adalah kata sedikit sebanyak latar belakang diri saya, berasal daripada Johor dan saya sebenarnya masih bertugas dengan MPS dan MDKS, okey. Dan saya juga adalah sebagai speaker dan ejen pandai, okey, yang anak-anak ingin lihatlah. So latar belakang pandai ni, sebenarnya pandai ni telah berada di dalam arena pendidikan sejak dari 2007 lagi. So anak-anak, ibu ayah dan juga para pendidik jangan risau. Kami bukan yang pendidikan ini memang up to date, okey. So kita ini adalah barisan founder-founder pandai yang kita sedang lihat di sini. Okey, ini juga sebahagian daripadanya dan pastinya bagi ibu ayah kalau ingin mengenali ini adalah gabungan dua sifu saya. Satu yang saya nak cakap, saya ni adalah seorang murid yang cukup mendengar kata guru. Ingat ya anak-anak hebat, hanya dengan rahmat, hanya dengan redha seorang guru, insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Jadi sekiranya kita ingin jadi seorang insan hebat cemerlang dunia dan akhirat, pastikan anak-anak semua hormat pada guru. Okey. So ini sebahagian perjalanan pandai di mana pandai ni ini adalah antara program-program yang dilaksanakan oleh pandai lah. So nanti bila mana yang ingin lebih details, kita mungkin akan buat special preview. Seperti mungkin perkara ni kita nak skip kan, masalah masa, okay? So yang bagusnya program TEKOF ni adalah disokong dan disahkan oleh KPM dan kami ada program e-ladap. So bagi para pendidik, bagi para pengusaha, bagi pengetua guru besar dan yang
mempunyai pusat persenjataan, anda boleh pakaikan ladap di dalam sistem kami dengan percuma. Okay, so ini adalah gambaran sepanjang perjalanan tersebut. Ada juga teknologi kangaroo. Teknologi kangaroo ni adalah teknologi matematik terbesar peringkat dunia. So, walaupun anak-anak hebat berada di dalam pusat tahfiz, tidak bermakna anak-anak tidak boleh mencukil bakat. Mungkin ada anak-anak yang hebat dalam matematik, guna pakaikan teknologi kangaroo ni. Okay, serlahkan pusat pendidikan pengajian anda sebagai antara sekolah yang memiliki teknologi yang up to date. Okay, so ini just untuk pengetahuan pelajar-pelajar, adik-adik hebat dan ibu ayah guru-guru sekalian, kami pada tahun 2013 sahaja telah lebih 10,000 orang pelajar melanggan dan membayar. Okay, so ini adalah kisah 2013, masa tu internet susah dan payah, okay, dan mahal, okay, tapi telah dilanggan. Maknanya di sini Allah dah izinkan lebih 10,000. Di bawah ni adalah gambaran sepanjang program ini yang diguna pakai. So di sini juga kita boleh lihat ini adalah carta tahun lepas di mana March, okey, ini penggunaan daripada 2013 sehingga 2019. Membuktikan bahawa apps yang sedang adik-adik ibu ayah dengar sekarang ini adalah antara apps yang memang sedang hangat diperkatakan. So yakinlah bahawa ini adalah satu-satunya platform pengajian anda untuk lebih maju ke hadapan. Okey, sebenarnya ini juga sebahagian daripada teknologi yang anda akan dapat. InsyaAllah kita akan terus pelajari supaya kita lebih lebih faham, okay, tentang pelajaran ini. Okay. Ini daripada tahun lepas di mana lebih 75,000 pelajar membayar dan mendapatkan konten pembelajaran berasaskan kertas soalan. Pada 2019 belum lagi di-online-kan, okay? So belum di-online-kan. Makna kata bila belum di-online-kan tu guna kertas lah. Pergi pos, tapi lihat dah ramai anak-anak yang celik ilmu. Mereka mereka ambil peluang ini. So sekarang ni adalah tahun 2021 yang sememangnya. Ini juga bukti di mana menembusi pendalaman, ya. Walau menunjukkan bahawa teknologi ini tidak lagi boleh disangkal. Okay? Terimalah hakikat bahawa ini adalah satu-satunya pendidikan abad 21 yang memang kita perlu dalami. Ini juga sebahagian daripada kejayaan demi kejayaan. Okay? So ini tahun 2020. Baru je beberapa bulan. Kita pada bulan 3 Mac kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dunia diuji dengan wabak COVID-19. Tapi anak-anak dah tak boleh keluar, tak boleh pergi tuition, tak boleh pergi belajar, pergi sekolah. So, apa yang mereka buat? Mereka menerima pandai ini sebagai satu-satunya alternatif pendidikan di rumah. Lihat orang kata peningkatan yang begitu drastik. So, setelah kita memikirkan Allah datangkan ujian kita terhadap COVID. Tapi sebenarnya Allah nak bagi kita rahmat di mana dengan adanya COVID ni, maka founder-founder pandai ni dia berfikir apakah solusi untuk mendekatkan apps pandai ni di hadapan kaca komputer, di hadapan telefon anak-anak yang berada jauh dengan guru-guru masing-masing di rumah. So, atas rahmat, atas keizinan Allah, maka lahirnya lah produk yang kita panggil Pandai. Inilah yang ingin saya terangkan. Inilah Pandai yang akan diguna pakai oleh sekolah ustaz pengajian ini, okay? Oleh anak-anak dan guru-guru serta ibu ayah. Macam mana ibu ayah boleh gunakan Pandai ni? Biasanya bukan budak-budak sekolah je ke yang gunakan, kan? Inilah yang menariknya tentang Pandai. So Pandai ni memang untuk pelajar melalui latihan pembelajaran. Okay? Boleh diakses dari pelajar darjah 1 hingga ke tingkatan 5. So bagi ibu ayah yang berada yang sedang mendengar apa yang saya kongsikan pagi ini, mungkin anda memiliki anak yang tidak bersekolah di pusat pengajian ini, mungkin ataupun ada saudara mara anda yang ingin mendalami, ingin mengetahui apps ni, boleh rujuk pada sekolah. Sebab sekolah telah rasminya menjadi kami punya ejen Pandai. So maknanya untuk berurusan mana nak cari sistem ni apa, just rujuk pada pihak sekolah lah.
Mungkin nanti Cikgu Siti boleh Ustazah Siti boleh maklumkan kan perkara ini. So, diguna pakai untuk darjah 1 hingga ke tingkatan 5 melalui kuis harian, topikal, contoh-contoh soalan. Wah, inilah yang menjadikan saya begitu excited. Saya begitu teruja untuk memperkenalkan perkara ini kepada guru bahawa adanya contoh-contoh soalan. Cikgu-cikgu tak perlu, guru-guru tak perlu pening kepala untuk create soalan. Pandai telah menyediakan. Macam mana nak akses, macam mana nak ambil kertas soalan ni, nanti kita akan belajar terus. Kan pembelajaran yang berterusan, kita tak ada belajar hari ni terus pandai. Jadi maknanya kita terus belajar dan belajar, rujuk kepada saya, barulah kita jadi barulah ilmu tu mantap. Okey, berfokuskan individu. Ini cukup menarik. Mungkin kita akan ada satu sesi khas bagaimana nak tunjuk perkara ini kepada pelajar untuk umur, subjek dan pencapaian. Jawapan yang betul, okey, bila anak-anak hebat ni tengah jawab ya, jawapan yang betul, okey, sangat interaktif. Maksudnya, jawab-jawab aja, ting. Dia akan keluar soalan betul. Kalau kata salah, dia akan bagi jalan penyelesaian macam mana nak selesaikan soalan ini. Dan ada poin-poin pencapaian ranking. Anak-anak boleh tunjuk bahawa anak-anak adalah antara anak yang hebat. Terletak nama anda di carta tertinggi. Terletak nama sekolah anda di carta peringkat. Selangor peringkat Malaysia. Wah, saya pun rasa teruja nak melihat anak-anak berada di ranking. Ini adalah subjek yang dipelajari oleh di mana Pandai telah meletakkan apa saja subjek yang berada di bawah silibus KPM, berada di dalam Pandai. Subhanallah, apakah rahmat Allah ni, cukup bersyukur sangat. Alhamdulillah sangat. So anak-anak, walaupun saya tak boleh dengar, boleh ucap Alhamdulillah kerana Allah izinkan anak-anak menemui satu teknologi yang cukup hebat. Okey, selain daripada subjek KPM, ada juga, okey, so dekat slide ni kami belum sempat update, tapi seperti mana mungkin Ustazah Siti mendengar taklimat daripada pihak syarikat di mana kami sedang berusaha keras sebaik mungkin untuk meletakkan program silibus Kafwa di dalam sistem kami. So cukup bersyukur sangat kita dianugerahkan insan-insan yang berjiwa, okay, bersemangat, mempunyai pemikiran yang cukup geliga lah. Okay. Mereka sentiasa mendengar, sebab baru-baru ni ada mendengar bila guru kata tak ada ke subjek Kafwa dalam ni. Kami mendengar, kami berusaha. Kata kalau bekerja keras siang dan malam lah umpamanya. Akhirnya Allah izinkan subjek Kafwa berada di dalam silibus Pandai. Subhanallah. Okay. So ini adalah bahan persediaan pertandingan kangaroo, pertandingan peringkat antarabangsa. Anak-anak hebat, ibu ayah yang berada di dalam Zoom ni, walaupun anak-anak kita berada di dalam rumah, tidak pergi sekolah, tapi kita akan menerima satu teknologi di luar batas kemampuan pandangan mata. Okay? So kita boleh menerima, boleh mengguna pakai teknologi kangaroo ni. InsyaAllah kita akan terus memberi informasi supaya apa yang saya perkatakan ini difahami dengan mudah. Okay. Dan lagi adanya robot pintar. Robot pintar ni dia akan ajar, okay, penggeritan respon subjek, mengenal pasti nota dan sebagainya. Ini juga adalah sebahagian yang akan anda anak-anak hebat tahu di dalam sistem ini. Okay. Dapat lencana, dapat pencapaian, dapat sijil, e-sijil dan lain-lain lagi. Juga terbina berfokus individu pendekatan pembelajaran yang berbagai. Okey, belajar melalui latihan, ada kuis harian, ada ujian topikal. Sebut je kuis harian, bermakna anak-anak boleh belajar hari kan, sebabnya hari-hari belajar. Dan memang akan jadi satu pembelajaran tu memang sesuatu yang menarik. Sebelum ni je takut buat homework, takut ustazah kena buat homework, kalau tak buat nanti ustazah marah. Kena baca buku, kalau takut nanti ibu ayah marah. Okey, akan ada satu situasi di mana bila anak-anak dah mengenali, dah mencintai apps ni, anda tak perlu lagi kena marah. Anda excited, hari ni belum buat Pandai, so akan buat Pandai. hari ni belum buat latihan, sebab anak-anak akan lihat, wah, nama saya berada di rank
tak masuk ranking lah nama. Jadi tak bestnya si Fulan tu masuk ranking. So nak buat lagi lah, nak buat sungguh-sungguh supaya nama saya masuk dalam ranking. So bila nama anak-anak berada dalam ranking, wah guru-guru pun nampak, ustazah nampak, ustaz nampak, nama-nama adik-adik di ranking. So mungkin pihak sekolah akan bagi, orang kata bagi goal pada adik-adik, bagi pencapaian tu dihargai kan. Okay. So sebagai anak-anak just buat fokus sebagai pelajar, dan yang menariknya kita buat secara fun, maksudnya secara suka, gembira, okay? Sesuai dengan kurikulum kebangsaan. Ini perlu dilihat dengan mata hati oleh guru-guru, para pendidik dan juga ibu ayah, bahawa dasar Kementerian Pendidikan Malaysia memang dokumen standard kurikulum pentafsiran. So tidak ada lain selain pandai, okay? Platform berskala tinggi, dan ini kita lihat saiz pasaran. Di luar sana lebih 5 juta pelajar menggunakan 5 juta pelajar, dari mana 3 juta daripada sekolah rendah dan 2 juta daripada sekolah menengah. Dan yang seperti kita semua tahu, anak-anak ni kajian menunjukkan 93% pelajar berumur 5 hingga 7 tahun memang suka dengan gadget. Memang dah pandai gunakan gadget. So kadang-kadang kita tak ajar dia orang dah pandai ber-WhatsApp. Okay. So inilah hebatnya teknologi ni. Daripada anak duk sibuk main TikTok, anak duk sibuk main telefon dengan YouTube, melihat apa-apa yang entah apa-apa, kita didik anak-anak kita untuk menjadikan bahawa apps pandai telefon tu adalah satu wadah, satu tempat untuk dia belajar menimba ilmu. Bukan bila dia fikir je telefon ni adalah untuk tengok YouTube. Ada tengok perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Okay, so kita tak nak. Ini situasi yang mungkin ibu ayah yang berada dalam sini menghadapi situasi begini. Masuk je sekolah, mak ayah sibuk beli buku teks, masukkan anak pergi yuran. Tapi ibu ayah hakikatnya anak-anak tak nak pun anak-anak sibuk dengan gadget. Mereka ni dengan gadget ni macam berlangkas, melekat dengan gadget. So ini juga tiga perkara ni tidak ada tidak ada pada apps lain. Okey, tidak ada pada apps lain. Dia ada di apps sini, dia ada di Pandai. Satu, fokus kepada cabaran potensi. Bila kita rungkai, kita explain tentang potensi individu ni, cabaran dan potensi ni, saya rasa dekat sejam kita elaborate, kita terangkan bagaimana melihat potensi pelajar itu. Di sini ada pembelajaran secara berterusan. Okey, so kita tak ada hari ni belajar, esok dah tak belajar. Kenapa berterusan? Sebab pelajar ni minat, tak perlu disuruh, tak perlu diherdik, tak perlu dirotan, tak perlu dimarah. Kerana apa? Mereka dah faham sistem ni, mereka dah cinta pada sistem yang Allah izinkan untuk kita lihat ini, dan mereka menggunakan, seterusnya mereka akan belajar tanpa kena marah. Okey. So, dan yang akhirnya menepati kurikulum sekolah, of course lah, semua ibu ayah ni bila sikit-sikit tanya, ikut silibus ke, ikut kurikulum ke? So, ini jawapannya adalah yes, dia mengikuti kurikulum sekolah. Okay, so ini adalah sedikit gambaran. Okay, so mungkin kita, insyaAllah kita akan lebih fokus tentang ini, sebab ini mesra pengguna mobile dan web apps. Okay, so ibu ayah kita just buat sekali lalu. Dilihat sini ada tahun. Okay, untuk bahasa, jangan risau ibu ayah. Jangan risau adik-adik hebat. Kita ada dua bahasa. Makna kata kalau belum boleh bahasa Inggeris, tak apa, tukar kepada bahasa Malaysia. Kan? Jangan risau. Bahasa Inggeris lah tak boleh lah nak buat. Jangan sayang. Memang ada dua bahasa. Okay? Berdasarkan umur, subjek dan pencapaian. Wah, ini juga cukup menarik. Ujian topikal, ujian penggal, ujian sampel. So, bagi pendidik, inilah anda. Kami bantu anda. Kami bukan pesaing, tapi kami membantu anda, memudahkan kerja anda. Subhanallah, alhamdulillah. Kita tak terjangkau di akal kita dalam keadaan COVID. Allah uji kita. Rupanya Allah nak datangkan satu teknologi di hadapan mata kita, di hadapan skrin. So, jangan toleh belakang, fokus kepada pandai. Okay? So, ini sangat interaktif. Ini yang saya cakap bila dia jawab, okay, correct, good job. Okay. So, sekiranya ini immediate orang kata on the dot.
on the spot. Okay. Sekiranya anak salah, incorrect. Bila incorrect, dia akan terus pergi ini adalah explanation, okay, penerangan bagaimana macam mana jawapan yang dikatakan betul. So ini adalah penerangan demi penerangan. Kalau tak cukup dengan penerangan ni, pergi kepada tutorial, kepada kita ada sistem online interaksi secara direct kepada pihak sistem. Tak cukup lagi, nak lihat video juga ada. Wah, memang begitu kata rahmat Allah lah kita menerima perkara ini. Okay. Konten yang bertambah hari demi hari. Konten yang bertambah hari demi hari. So maknanya tidak ada hari tanpa penambahan konten. Okay. Kuis harian berfokuskan pada individu. Dan yang menariknya, tidak ada soalan berulang. So kalau kita lah yang rajin tengok Netflix ke, rajin tengok Astro kan, hari ni cerita P.Ramlee, ibu mertua ke, esok ada cerita lagi, esok minggu depan ada lagi. Tapi tidak pada Pandai, kita tidak akan memberi informasi yang berulang-ulang. Okay, so maknanya sentiasa baru dan baru. Tangkas dalam pemberitahuan ingatan masa. Okay. So bagi adik-adik di rumah, okay, so bila mana sekolah sebenarnya mungkin saya boleh cakap sedikit, syukur adik-adik semua, adik-adik hebat, ibu ayah sesungguhnya atas perkongsian, atas pertemuan demi pertemuan antara saya dengan pihak pengurusan sekolah. Sekolah telah pun kami telah pun berjaya dan sekolah bersetuju menaja sepenuhnya sistem ini kepada anak-anak hebat yang bersekolah di dalam ini. So boleh ucapkan terima kasih kepada pengetua anda, pada ustaz anda, pada ustazah anda, betapalah mereka mengkongsikan apa yang mereka miliki demi kemenjadian anda sebagai pelajar. Okay, so tapi dia nanti untuk lebih maklum kan bagaimana cara kita akan cerita kemudian lah. Okay, tangkas dalam pemberitahuan ingatan masa. Okay, anak-anak dekat rumah, okay, cikgu cakap, okay, buat contoh, saya bagi satu contoh, buat subjek bahasa Malaysia dan hantar sebelum cikgu nak lihat esok pagi sebelum pukul 8 dah saya tengok sistem semua orang dah buat bahasa Malaysia. Okay, so cikgu dekat rumah, ustazah dekat rumah, dia akan tengok, dia akan lihat. Jadi anak-anak ni kata pukul berapa ya saya nak buat? Sekarang ni rasa penat nak tidur sekejap. Okey. So anak-anak kata besok pagi kena hantar. Jadi saya nak buat nanti pukul petang lah lepas solat asar contoh. So terus pergi ambil dekat sistem ni, setkan dekat sistem akan set masa anda nak pukul 4 lepas solat asar tadi kan. So anda create set sistem, lepas dia solat asar maka datanglah mesej kata ingatan bahawa kena buat pandai. Nampak ke tidak? So kadang kita ni lupa. Kita kan manusia, mudah lupa. Okay. So bila kita ni hamba Allah lupa tadi. Tapi sistem ingatkan kita untuk buat. Untuk kita hantar kerja sekolah kita untuk kita submit dalam sistem dan guru-guru akan lihat. Subhanallah, memang cukup menarik. Okay. Permainan berteraskan pembelajaran. Sebelum ni, adik-adik, anak-anak hebat bila main game, apa-apa tidak mendatangkan manfaat. Tetapi di dalam Pandai kami ada sistem seolah-olah main game, seolah-olah bermain, tetapi konten semuanya adalah tentang pendidikan. Wah, ini pun memang kita akan ajarlah. Okey, insya-Allah. Tetapkan sasaran, kekalkan motivasi. Okey, di sini saya nak anak-anak fokus ya, apa yang ingin saya perkatakan, juga mungkin guru-guru. Kita lebih mudah sekiranya kita akan ambil satu contoh. Okay. Contoh di sini, okay, tukar sasaran ni skor. Dia nak jawab satu hari berapa soalan. Satu hari berapa skor hari ini. 23. Dia boleh target. So bila dia buat skor ni, kita bukan sistem yang tentukan tapi anda sendiri yang set. Hari ni nak jawab 20 soalan lah. Asal dia 20 soalan tu dia nak skor dia penuh. So masa dekat sini. Lepas tu kalau nampak di belakang tu kan, nanti saya akan cuba buka satu contoh. Kalau insya-Allah kalau diberi sedikit lagi masa, saya akan buka satu sampel ID pelajar di mana boleh lihat kedudukan ranking pelajar, insya-Allah. So ini yang ingin saya perkatakan kepada ibu ayah, kepada para pendidik, bahawa sistem ni adalah sistem
sistem pelengkap kepada sistem pendidikan di Malaysia. Kami bukan ambil alih tugas guru. Kami tak ambil alih tugas ibu ayah, tapi kami memudahkan. Bagaimana kami memudahkan? Dah cakap memudahkan, mesti nak kena tahu macam mana cara kan? InsyaAllah saya akan tunjuk. Okey, pemantauan oleh ibu ayah, wujudnya komunikasi. Bila ibu ayah adanya sistem pandai parent tadi, ibu ayah, so ibu ayah tak perlulah lagi nak jerit herdik anak-anak. Dah kerana ibu ayah boleh cek dekat sistem bahawa anak dia baru sahaja buat subjek bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris 20 minit yang lalu. So ibu ayah tak perlu lagi nak marah-marah anak. So ibu ayah boleh cakap, wah, kita mungkin akan cakap macam ni. Terima kasih Daniel ke siapa kan? Terima kasih Sofian, hari ni dah buat pandai. So nampak ya. Okey. Maaf sebentar ya. Minta maaf. Okey, seterusnya prime time, waktu optimum pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Anak-anak ni sebenarnya kalau mungkin kita lihat anak-anak kita kan, anak pertama ni dia suka belajar waktu malam, waktu sunyi, okey, ataupun mungkin dia suka waktu pukul berapa dia tidur dulu, nanti pukul 3, pukul 4 dia bangun. Ada anak-anak pula yang suka baca buku, suka mentelaah waktu pagi. Pukul 6.30 lepas solat subuh tu mereka belajar. Sistem tidak ada masalah kerana sistem operate 24 hours 7 day per week, 24/7. So buatlah, tak ada masalah. Pengurusan masa, bila pelajar dah terbiasa dengan set masa, mereka tidak akan rasa kalang kabut. Mereka tidak ada rasa kata tak cukup masa bagi bila berada di dalam Dewan Peperiksaan. Kita akan mengajak anak-anak ni dididik menggunakan masa. Okey, pemangkin pelajar-pelajar akan sentiasa meningkatkan prestasi ialah bila mereka nampak ranking mereka orang kata corot dekat bawah. Di mana boleh, malulah kawan-kawan tengok saya tak ada dalam carta. So dia akan berusaha dia nak letakkan diri dia berada di carta. Okay? Personal dan emotional bonding secara psikologi pelajar akan dapat hubungan emosi lebih rapat kepada ibu ayah. Sebab guru-guru boleh tahu anak-anak didik dia lemah pada subjek BM topik apa, lemah pada matematik silibus keberapa. Ini semua yang menarik dan menjadikan pandai mendapat tempat. Okey. So di sini sebenarnya kita lihat akan datang akan ada satu shape di mana personality, kecenderungan, psikologi dan lain-lain. Kita nak nilai kendiri pelajar. InsyaAllah program belum lagi dilaksanakan. Bila mana kita dilaksanakan mungkin kita perlu buat sekali lagi preview dan saya akan explain. Adik-adik hebat, ibu ayah, guru-guru, para pendidik semua lihatlah di slide ini bahawa adanya ciri-ciri. Ciri-ciri ni features yang orang kata yang memang dicari-cari oleh para pendidik di luar sana. Tapi Allah izinkan sekolah ini, pusat pendidikan ini menerima antara yang terawal. Okay? Mungkin ramai guru-guru di luar sana masih terus tercari-cari apakah sistem yang paling tercanggih, tapi mereka Allah belum izinkan. Tapi anda semua berada di dalam ni adalah insan-insan hebat kerana Allah izinkan. Adanya kuis, adanya ujian. Okay, kuis ni sehingga 50. Ini pun rasanya memang takkan habis anak-anak jawab soalan. So senang kata tak ada masa lah nak tengok TV, tak ada masa nak tengok cerita Piramli ke, nak cerita Astro tu. Okay. Adanya ujian mengikut topik. Kita bukan cacah merba tau. Main belasah je soalan tak. Kita buat mengikut topik peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Lihatlah, subhanallah. Persediaan pertandingan. Contoh kertas soalan. Okay. So mungkin guru-guru nak bertanding kelas A dengan kelas B kan? So boleh gunakan contoh-contoh kertas soalan. Penggeridan automatik tadi yang saya ada cakap, jawapan betul, jalan penyelesaian. Okay. Rekod prestasi. Inilah dia rekod prestasi. Ibu ayah sebelum ni bila datang sekolah, okay, adanya majlis penyerahan report kad anak-anak kepada ibu ayah.
Setakat mana yang boleh lah, maksudnya setakat yang dapat nombor berapa dekat sekolah, subjek apa yang lemah. Tetapi dengan pandai kita akan tunjuk lebih details. Bahasa Malaysia anak ni lemah dekat sini, silibus dekat ini, pada bulan ni dia capai ke tidak, bala subhanallah, memang banyak. Memang kita tak akan ketandusan idea nak tunjuk segala kemajuan anak-anak kepada ibu ayah mereka. Okay? Notifikasi tadi saya cakap, dan ada video, saya pun ada kata, dan ada e-book. Adik-adik tak perlu dah nak punggah store yang mak ayah dah kemas cantik-cantik tadi sebab nak cari buku rujukan. Semua buku ada di dalam Pandai. Okey. Inilah tadi yang saya perkatakan, bukan hanya pandai pelajar. Malah ada pandai ibu bapa. Macam mana nak gunakan pandai ibu bapa ni? Mungkin kalau kita diizinkan nanti, atau mungkin kita buat special preview, saya akan tunjuk secara langsung. Maknanya ibu ayah straight away daftarkan diri sebagai parent, dan setelah daftar kita akan tunjuk apa yang parent boleh lihat. Kita tak perlu tunggu sekolah sediakan report card. Okey, katalah biasanya kan lepas periksa hujung tahun sebelum sekolah tutup, sekolah akan panggil ibu ayah untuk datang lihat kemajuan anak-anak. Tapi dengan Pandai ni, mungkin guru-guru boleh submit je dekat telefon. Ibu ayah boleh lihat direct dekat telefon. Bulan ni anak saya kata prestasi menurun, kenapa? Jadi kita tak perlu nak tunggu kumpul setahun. Masa tu anak dah banyak yang tercicir. Jadi kita pantau, bulan ni kamu lemah subjek ni. So kita akan perbaiki. Jadi bila hujung tahun, anak-anak akan jadi anak-anak yang hebat dan tidak tertinggal banyak pelajaran. Untuk guru juga, adanya aplikasi guru, insya-Allah kita akan ada satu lagi preview khas untuk guru, di mana mungkin guru-guru diberi tugasan untuk daftar sebagai Pandai Guru. Sekiranya ada apa-apa masalah dengan Pandai Guru, saya dah pun beri satu sistem support line, boleh berinteraksi direct kepada sistem. InsyaAllah hari ini hari kerja, jadi mereka boleh bantu anda. Sistem support ni tidak boleh call, tapi boleh WhatsApp dengan VC. Maknanya VC lah buat record. Okay, tanya, Assalamualaikum team, saya sebagai guru ada masalah ini dan inilah. Okay. Dan Pandai Video, Pandai Tutor, insyaAllah, dan ada Pandai School, subhanallah. Okay. So ini adalah gambaran kita ada hubungan baik dengan sekolah, hubungan kerjasama bersama badan-badan strategi. Banyak ni saya nak minta semua yang berada dalam Zoom ni fokus kepada yang tengah tu, Ministry of Education Malaysia. Lihatlah bahawa inilah yang kita kan sedang duduk kat Malaysia. Jadi apa-apa kalau kita tersasar, kita tidak follow dengan Ministry of Education punya syllabus ke apa, kita tak ikut track, makna jadi susah lah. Tapi tidak pada Pandai, bahawa Pandai memang sesungguhnya co-founder Pandai ni mempunyai jadual ketat. Dia orang ada pertemuan demi pertemuan, mereka ada perbincangan demi perbincangan dengan pihak Ministry of Education Malaysia ni. So maknanya jangan risau, kita memang bila ada sesuatu perkara yang baru, kita akan antara apps yang menerima informasi itu terawal. Okay, so kadang-kadang kita nak tanyalah, mungkin ada ibu ayah di dalam sini yang kata, oh ada satu apps lain yang seakan-akan apa. Tak apa, sebenarnya bila mana saya dah terangkan bahawa yakinlah apps Pandai ni adalah satu-satunya platform untuk anak kita berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Tapi mungkin kan kita nak tengok juga pesaing. Jom saya bawakan kepada anda sedikit persaingan. So kita taklah tunjuk logo-logo tu, kita tukarlah, sebabnya kita tak boleh lah nak condemn orang lain kan. Kita baik sebab kita pun sebenarnya taklah sempurna mana, sebab kita ni kan ciptaan manusia kan, tapi kita adalah setakat ni antara yang paling teratas. Okay. Question bank, kita ada lesson video detail explanation tadi, ada detail penerangan. Okey, kena kontennya mudah kerjaan macam itulah kan. Lihatlah adanya reward dan gamification. Ini juga anak-anak ni suka ni, pasal bunyi-bunyi game ni dia orang suka. Okey, ada personalization dan perbandingan dengan app kami semuanya right. Jadi orang kata memang syukur sangat dengan apps Pandai ini. Okey, ini adalah antara
survey kita lah, ternyata dengan beberapa apps di luar sana, Pandai memang antara yang mendapat tempat di hati ibu ayah dan guru-guru. Okey, ini adalah sambutan hangat dari pelajar. Ini sebahagian daripada contoh-contoh pelajar respon. Okey, testimoni Pandai. Lihat saya terbanyak dekat sini mungkin jadi apa macam mana nak gunakan, boleh layari www.pandai.biz atau www.pandai.org. Okay, so ini memang kata potensi luar biasa lah. Jangkaan kami, okay, co-founder Pandai ni dia berfikir di luar kotak. Kita bukan hanya fokus di dalam tahun 2020 saja, tapi kita melangkau sehingga ke serata ASEAN. Okey, so maknanya yakinlah bahawa Pandai ni yang anak-anak ibu ayah berada sekarang, ibu ayah berada ini adalah satu-satunya platform yang insya-Allah kami tidak, bagaimana semangatnya kami, bagaimana berkorban-korbannya kami memperkenalkan apps ni, sama-sama kita berdoa sehingga sampai bila-bila pun kami tetap bersemangat dan orang kata terus membantu dari masa ke semasa. Itu sebabnya doakan saya supaya saya sihat, supaya saya terus bersemangat. Okey, so ini adalah pengesahan pihak global dan nak juga tanya kan, sepanjang-panjang saya cakap tadi kan, apa pencapaian? Okey, so apa pencapaian tu maksudnya apps kita ni adakah diiktiraf? Adakah orang dunia luar nampak? Adakah kita punya ni setakat jago kampung saja? Tidak, kepada ibu ayah, lihatlah pencapaian demi pencapaian yang Pandai telah pun terima. Okay? Maknanya ini adalah anugerah yang diterima level-level antarabangsa. Sememangnya memang bukan satu perkara yang perlu kita sangkal lagi. Okay? So ini juga sebahagian daripada pencapaian kita. Okay, so lagi sekejap saya punya slide ni. Okey. So maknanya tak perlu lagi risau. Bila mana produk yang telah diakui, okey, produk yang diakui juara Smart Economy Grant dari Islamic Development Bank Group. Kalau Pak Arab tu yang banyak duit tu pun kata yakin produk kita, dia sanggup invest ke dalam produk kita. Bermakna produk kita ni memang antara produk yang memang diyakini oleh peringkat dunia. Okay. So ibu ayah mungkin kalau cakap sekolah, anak-anak kami bersekolah di sekolah yang pakaikan sistem Pandai. Diorang akan trigger tau, apa tu Pandai? Okay. So bila mereka lihat, mereka explore lah, tengoklah dekat Google, pergilah check dekat pandai.biz, tengoklah pandai.org. Okay. So mereka akan lihat. Okay. Kenapa sekarang? Kenapa perlu sekarang kita menggunakan pakai apps ni? Makin ramai pelajar yang suka dengan gadget dan mereka meluangkan banyak masa dengan gadget. Okey. Penggunaan internet sekarang memang dah murah, dah pantas. So tidak ada masalah. Okay? Tiada lagi peperiksaan di peringkat tertentu kan yang kita lihat kan. Jadi sekarang tak perlu nak kisah sekolah pihak kementerian nak ada peperiksaan ke tidak. Kita tak perlu. Kita fokus kepada anak kita. Kita fokus kepada anak didik kita. Yang penting anak didik didikku akan jadi insan hebat satu masa nanti. So ibu ayah, yang penting anak-anak fokus, anak anda akan menjadi insan yang hebat satu hari nanti. So kalau sekolah tak ada peperiksaan ke apa, kita guna pakaikan. Inilah sistem ni yang memang orang kata memang begitu diperlukan sebenarnya. Makin dah tak ada peperiksaan dekat sekolah tu, yang kementerian bagi tu, sebenarnya kita makin perlu sangat dengan sistem ini. Okay? Ibu ayah sanggup berbelanja demi kemenjadian anak, demi pendidikan anak-anak. Okay. So ini sebelum ni kita rasa pendidikan ni satu beban. Kita akan sebagai belanja kan, kena keluar yuran, kenapa? Tapi dengan apps Pandai ini, dengan apps Pandai ini kita boleh menjadikan dia
sebelum ni pelajaran kita akan jadi satu pendidikan ni belanja lah. Maksudnya keluar belanja, keluar duit, nak beli buku, nak masukkan anak macam tu. Okay. Tapi dengan pandai, program yang sungguh hebat ini, program yang menjadikan anak-anak belajar, anak-anak pandai belajar, ibu ayah pandai buat duit. Okay. Zaman dah berubah. Sudahkah anda bersedia hadapi persaingan pelajar? So kalau kita rasa anak kita pandai, ramai lagi orang di luar sana yang jauh lebih pandai dari anak-anak kita. So pandai menyediakan peluang anak-anak jadi cemerlang dan belajar dengan rasa enjoy. Okay? Dan ibu ayah akan jadi gemilang bila yang kita katakan tadi ibu ayah pandai buat duit. Okey, ini mungkin saya akan letak satu lagi slot khas di mana ibu ayah sebenarnya boleh menjana pendapatan dengan bantuan pihak sekolah dan saya. Bagaimana kita mungkin akan aturkan satu preview khas sebab di sini ada anak-anak kan. Jadi kita tak nak anak-anak buang masa dengan yang bukan fokus untuk dia. Okey. Dan yang bagusnya untuk budak-budak ni daripada duk main game, duk main komputer, main apa kan bagus untuk dia belajar dekat telefon dan bagus juga bagi ibu ayah yang sibuk. Ibu ayah yang sibuk dengan kerjaya, pergi pagi balik petang, tak sempat bila siang duduk dekat pejabat, tak tahu apa jadi anak kat rumah. Tapi ibu ayah boleh pantau pendidikan anak-anak hanya melalui telefon. Boleh nampak anak-anak punya progres. Hari ni buat kerja sekolah ke tidak apa, hanya melalui telefon. Inilah hebatnya pandai. Okey, saya rasa ini yang setakat ini untuk saya memberi penerangan tentang pandai. Okey, so ini lebih kepada pandai pelajar kan, kita tunjuk pelajar okey, untuk lihat bagaimana. So untuk pelajar, macam mana pelajar nak masuk sistem ni, mungkin saya perlu dulu pergi kepada pandai guru. Setelah pandai guru kita selesai, part pandai guru, kita akan panggil anak-anak ni, mungkin diberi bantuan oleh ibu ayah bagaimana nak akses pandai pelajar, dan kemudian kita akan mungkin ada sesi lain untuk ibu ayah sebagai pandai parent. Okey. So untuk pengetahuan ibu ayah ya, saya ingin kalau tidak menjadi keberatan, Ustazah Siti, boleh saya announce apa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan apa yang sekolah beri kepada ibu ayah dan guru-guru? Ustazah Siti, mungkin boleh respon, saya boleh sampaikan? Boleh, cikgu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Saya dah kenalkan apa itu pandai, lebih kurangnya kan dah mula tertarik, dah boleh nampak apa flow dia. Saya dah cerita anak-anak tadi, okay, anak-anak boleh nampak. Okay. Anak-anak jangan risau, saya akan tunjuk bagaimana anak-anak lihat diri anak-anak berada di ranking. Okay. Guru-guru pula akan lihat sekolah pusat pengajian ni berada di antara ranking yang boleh dilihat satu dunia. Boleh lihat satu dekat Malaysia, dekat Selangor nombor berapa, dekat Malaysia kedudukan nombor berapa. Kita akan meletakkan sekolah ini insya-Allah di antara sekolah top 10 di dalam carta pandai. Okey, ada satu berita yang cukup gembira, cukup bersyukur bagi kita. Saya sepatutnya Cikgu Siti yang Ustazah Siti yang announce. Tapi saya diberi saya diberi tugas ni. Saya rasa macam berdebar-debar nak menyampaikan kepada ibu ayah yang sedang mendengar bahawa dengan izin Allah setelah beberapa pertemuan saya dengan pihak sekolah telah bersetuju ya. Pihak sekolah telah bersetuju untuk menaja, okey. Pihak sekolah menaja untuk pandai pelajar. Bermakna kata pelajar ditaja sepenuhnya oleh pihak sekolah untuk menggunakan sistem ini. So mak ayah tak perlu keluar duit. Terima kasih. Ucap terima kasih. Mungkin boleh chat dekat situ. Ucap terima kasih kepada pihak sekolah, pihak pengurusan sekolah bahawa inilah satu inisiatif. Sanggup pihak sekolah kongsikan rezeki yang mereka miliki demi anak bangsa kita. Ya. Belum jumpa ibu ayah satu-satunya pusat pendidikan yang sanggup mengeluarkan duit
belanja yang bukan sikit. Mungkin saya terpaksa rahsiakan, tapi bagi saya satu nilai yang orang kata yang cukup membuatkan kita rasa terharu. Okey, pelajar-pelajar akan diberikan mengakses secara percuma, walaupun sebenarnya apps ini berbayar oleh pihak pelajar, walaupun tidak, orang kata tidak mahal, tetapi bila pelajar ditaja oleh sekolah, bagi saya subhanallah. Okey, terus terima kasih pada pada pihak sekolah kerana telah pun menaja anak-anak murid. Cuma mungkin ada ibu ayah konsepnya dia akan menaja satu murid untuk satu family. Okay, so sekiranya ada family yang memiliki lebih daripada seorang anak, seorang pelajar di dalam sekolah ini, okay, so perlu mengeluarkan duit belanja lah. Apa-apa pun jangan risau, boleh berbincang apa-apa pun kita boleh berbincang dengan pihak sekolah bagaimana, sebab perkara ini orang kata dalam perbincangan dan kita minta persetujuan dua pihak lah, insya-Allah. Dan yang bagusnya ibu ayah, okey, untuk part ibu ayah adalah percuma. Saya akan tunjuk kepada ibu ayah bagaimana apps ni cukup membantu ibu ayah, okey. So bersyukurlah, okey, atas kata niat menghantar anak mungkin beberapa tahun yang lalu. Hari ini Allah kembalikan, hari ini pihak sekolah berkongsi rezeki mereka untuk demi anak murid ni. Yang saya nampak sekolah ni rasanya memang macam tidak memfokuskan kepada keuntungan semata-mata. Dia begitu fokus, target dia untuk menjadikan anak Adam yang beragama Islam di dalam Zoom ini semua adalah anak-anak hebat satu hari nanti. Dan kita doakan bahawa apa yang Ustaz buat ini Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, insya-Allah. Okay, so untuk saya rasa kalau tak ada apa, sebelum saya akhiri, mungkin nanti ada ibu ayah yang ingin bertanya, boleh bertanya, dan sesi ini tidak berakhir di sini lagi, di sini saja. Mungkin kita akan aturkan beberapa sesi yang kena-kena lah. Untuk anak-anak kita akan ada pertemuan untuk anak-anak bagaimana akses. Untuk ibu ayah kita akan ada satu special untuk pandai parent. Okay, so saya buka laluan, okay, atau ada apa-apa lagi Ustazah Siti yang saya tertinggal. Maklumlah kadang-kadang kita plan cakap ni tapi saya terlepas pandang kan, saya ni pun serba kekurangan. Mungkin Cikgu Siti boleh minta apa yang ingin saya highlight lagi. Kalau tak ada apa, kita beri laluan kepada ibu ayah, kepada mungkin adik-adik yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau ibu ayah tak ada soalan, mungkin ada ustaz ataupun mungkin semalam ada ustaz yang tidak berada di dalam Zoom ni, mungkin boleh ingin bertanya atau apa saja saranan dan cadangan demi kebaikan kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ustaz Naim. Saya nak tanya berkenaan dengan mengisi data-data tu, adakah perlu letak detail-detail pelajar ni semua? Okey, terima kasih Ustaz. Ya, Kita sama. di awalnya kita akan ada satu sesi nanti pendaftaran pandai pelajar. Kalau mungkin saya cek, kalau mungkin saya boleh share satu ID pelajar. Saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya stop share. Okey, saya pergi di sini. Ini dekat Google ya. Sebab saya tadi tak jumpa. Okey. So untuk kali pertama kita just type pandai pandai.org. Okey. Kemudiannya kita akan lihat di sini dan kita pergi login lah. Okey, so ini nanti yang kita akan tunjuk lebih detail kepada pelajar. Ini adalah satu akaun pelajar ya. Saya dah buka. Nanti kita tunjuklah macam mana sehingga ke tahap ini. Kita lihat di sini profil, lihat profil saya. So pelajar perlu meletakkan di sini kalau kita lihat di sebelah kanan adanya nama pelajar, umur, tahun, lokasi sekolah dan perlu dilengkapkan selengkap-lengkapnya. Kenapa? Sebab di sini kita nak bagi apps bila mana dia key in nama, umur dengan lengkap, kita tahu bila pelajar ni 10 tahun dan dia memilih 10 tahun darjah 4 ya, betul. Okay, so dia bila diletakkan tarikh lahir dia 10 tahun, dia memilih subjek untuk tetapan subjek ni di tingkatan 4. Di darjah 4. Maksudnya macam tu. Dia sentiasa ada connection antara satu dengan satu. So maknanya perlu dilengkapkan. Nanti kita akan guide pelajar mula daripada daftar sehingga selesai. Kita akan guide, maknanya pelajar akan key in nama, kita akan follow satu-satu sehingga lengkap. Bila mana lengkap, okay, kita lihat di sini. Ini adalah satu contoh pelajar punya kad laporan ya. Saya pergi dekat kad laporan, kalau boleh dilihat. Okey, kalau kita boleh lihat di sini. Dalam bahasa Inggeris pelajar ni memiliki skor 86 grade A. Okey, sebabnya memang di awal tu kita perlu lengkapkan nama, alamat sekolah, dia tingkatan berapa, dia darjah berapa, semua lengkap. Supaya synchronize, supaya data-data yang diberi itu tadi boleh diselaraskan dengan subjek yang akan diberi oleh pihak sistem. Okey. So ini saya dah buka pelajar ni. Jom kita sama-sama lihat. Boleh menjawab ya Ustaz apa yang Ustaz tanya tadi? Ya, betul. Okey. So itu yang Ustaz tanya. Jadi saya bawakan sedikit lebih ya untuk kita lihat pelajar ni punya kad laporan. Okey. So bila kita pergi dekat laporan ni tadi, kita akan lihat pelajar ni bahasa Inggeris dia 86%. So kita akan lihat dia berada dalam grade A, soalan 65. Dia dah jawab lihat analisis. Di hujung sekali bila kita tekan bagi analisis, okey. So di sini adalah keputusan berdasarkan tahap kesukaran. Bagi pelajar ini, warna hijau ni adalah soalan-soalan mudah. Pelajar ni telah jawab, dia menyelesaikan lingkaran ini. Maknanya pelajar ni soalan mudah ni dia dah selesai. Soalan sederhana warna oranye belum bercantum. Maksudnya masih ada lagi soalan yang perlu diusahakan dan soalan susah baru 91%. So maknanya pelajar ni, maksud kata bila dia jawab soalan susah je, kalau 10 soalan mungkin dia akan salah 1, salah 2, salah 3. Jadi dia akan terus buat. Dan yang sebelah sini pula keputusan berdasarkan kemahiran berfikir. Okay. So kalau cikgu tahulah kemahiran aras berfikir aras tinggi, kebat. Yang ini kemahiran berfikir aras sederhana. So kita boleh nampak. So pelajar ni sebenarnya, pelajar ni dah cukup bagus dah. Tapi bila kita tengok kebat dia baru 50%. Jadi pelajar ni boleh terus menjawab, boleh terus buat latihan, memastikan bahawa dia untuk yang kebat ni dia juga antara pelajar yang boleh jawab soalan. Okey. So kita pergi mula dekat sini terdahulu yang di sini. Apa yang kita lihat ini adalah rekod pelajar. Sebagai guru, sebagai pendidik boleh lihat pelajar punya report card. Ini orang kata ni dalam rumah pelajar. Sebab saya tadi masuk menggunakan ID belajar. Sebagai guru, guru boleh create soalan. Okay? Contoh Ustaz Naim mengajar subjek ibadat contoh. Jadi Ustaz Naim akan create classroom, kelas apa yang tu, dan jemput anak-anak murid duduk di dalam kelas. Okay?
boleh nampak gambaran tak Ustaz? Okay. So kalau macam Ustazah Siti, dia mengajar subjek bahasa Inggeris. Okay. So dia tadi dia darjah 4, Ustaz mengajar subjek subjek fiqah ke apa, Ustaz akan create kelas fiqah di dalam Ustaz punya apps. So Ustazah Siti pula dia akan create subjek apa. Jadi Ustaz tak perlu tengok subjek yang bukan Ustaz tak ajar. Sebabnya Ustaz tak ajar subjek lain tu, Ustaz hanya fokus subjek yang Ustaz ajar. Okay. So Ustaz boleh lihat pelajar ni lemah yang mana, apa semua boleh pisah satu. Kita pergi kat ni tadi kat laporan. Okay. Seterusnya kita pergi pada terdahulu. Okay. Terdahulu, lihat di sini. Okay. Yang ini nanti saya akan guide lah. Saya just tunjuk dulu. Lihat di sini. Ini untuk bulan ini bulan 9. Kalau lihat di sini, kalau lihat sebelah kanan atas, kita lihat September. Maknanya hari ni baru lagi kan? Baru 1 hari bulan. Kita lihat Ogos. Okey, kita lihat di sinilah pelajar ini. Di mana apa subjek yang dibuat, hari apa, berapa hari bulan. So dekat sini kita nampak sebagai pengetua, pihak pengetua akan nampak. Ini dia akan nampak semua subjek. Okey. So guru juga mungkin kita perkara ni adalah satu memudahkan kan, satu features yang memudahkan sebab pengetua akan nampak. Okay, pihak sekolah akan nampak pelajar ni dia akan jawab. So guru-guru akan nampaklah okey pelajar ni bukan hanya fokus pada subjek fiqh saja, tapi dia juga buat, maknanya dia serata. Dia buat semua subjek-subjek yang diajar dekat sekolah. Ini juga boleh memberi kepada kita, akan memberi satu sasaran, satu hadiah. Contoh sekolah kata, kalau anda adalah pelajar yang rajin untuk semua subjek, anda ikuti kelas-kelas guru, anda ikuti di akhir sekolah nanti, mungkin pihak sekolah akan anugerahkan anda adalah antara pelajar yang begitu cemerlang. Maknanya dia cemerlang bukan hanya pada satu subjek, dia cemerlang pada semua subjek. So di sini juga kita boleh tentukan. Guru kelas pun boleh tentukan. Okay, kalau dia tengok anak murid ni, okay, pelajar ni cukup bagus. Jadi apa kita nak encourage pelajar ni? Apa yang kita nak bagi pelajar ni lebih motivasi? Mungkin guru atau ustaz-ustaz ni akan buat satu kontes. Okay. Siapa yang nombor 1 dalam kelas pada bulan ni Ustaz akan bagi, Ustaz akan belanja KFC ke contoh kan. So anak-anak ni dia suka tau. Walaupun Ustaz kata Ustaz akan bagi stationery lah. Ustaz beli stationery tu, packing bagi kat pelajar. Wah, pelajar pun, saya naklah dapat apa yang Ustaz tu. Ustaz tu akan dapat hadiah. Ustaz janganlah cakap apa hadiahnya kan. So Ustaz wrapping cantik-cantik, pelajar-pelajar akan teruja. Apakah hadiah yang Ustaz nak bagi? Apakah? So dia orang akan terus belajar dan terus belajar. Okay. So kita lihat di sini lencana. Inilah yang saya cakap tadi. Pelajar-pelajar akan lihat, wah, lencana merdeka. Ada 3 lencana merdeka. Mereka akan dapat apa fungsi lencana ni terhadap pelajar, kita juga akan terangkan. Okay. So, ini adalah carta terdahulu. Lihat di sini. 2021 ada Malaysia, ada Selangor dan ada nama sekolah. SRA Integrasi Bandar Baru Kuala Selangor. Di sinilah akan terletaknya nama pusat pengajian ini di sini. So, satu Malaysia, satu dunia boleh lihat sekolah ini berada di dalam carta. Okay. So ini oleh kerana pelajar ni berada di Sekolah Rendah Integrasi Bandar Baru, dia ada di sinilah. Jadi kita boleh lihat mana pelajar ni, dekat mana pelajar ni. Okay, so pelajar ni tadi dia baru setting, kita tak dapat lihat. Okay, so kita pergi. Okay, pelajar ni satu lagi sebelum saya lupa, sebab banyak sangat yang saya nak explain. Bila mana pelajar ni berada di darjah 4 sebagai contoh, okay, dia darjah 4, dia ni dah cukup tahun, ujung tahun dia kata dia terfikir, apakah subjek yang nak diajar tingkat darjah 5 nanti, atau pelajar ni berada di darjah 6. Apa subjek yang akan diajar tingkatan 1 nanti, dia pun teringin nak tahu. Untuk di dalam Pandai kami mempunyai sistem 2+1. Apakah itu 2+1? Pelajar ini boleh lihat boleh lihat 1 tahun di atas, 2 tahun di bawah. Dia berada di darjah 6, beliau boleh lihat darjah 4 dengan darjah 5 dan beliau boleh juga lihat tingkatan 1. Bermakna kata pihak ibu ayah, pihak guru semua, pelajar ni menerima 4 tahun. 4 tahun punya
Silibus sekolah. Dia dapat darjah 4, darjah 5, darjah 6 dan tingkatan 1. Itu sebabnya perlu masa key in biodata tu kena key in betul-betul tahun semasa beliau bersekolah. Okay. So dekat sini ada Selangor, kita akan lihatlah ranking dekat Selangor. Kita akan nampaklah nama pelajar ni dekat mana. So kalau di atas ni adalah pelajar sekolah pusat pengajian tahfiz ni, maka kita akan nampaklah okey dekat Malaysia top 20 untuk September tahun 5. So kita akan pelajar-pelajar akan rasa seronok. Kita juga boleh pergi. Contoh ini adalah pelajar dari Petaling Jaya, kita boleh juga pergi dekat sini. Lihat dekat sini pelajar ni dekat sekolah mana, nampak? Kita boleh masuk pelajar ni, kita boleh mengenali lebih dalam. Pelajar ni umur 11 tahun dekat sekolah SK Damansara, dia menyertai pandai sejak Mac bulan 3 2021. Kita boleh lihat dan inilah lencana-lencana yang dia kumpul, level-level yang dia boleh buat. So pelajar ni dia kalau sekolah dalam satu kelas pun dia tak boleh nampak report kawan dia kan. Guru akan bagi kepada parent saja, tapi pelajar ni boleh lihat, dibenarkan. Ini semua sebagai motivasi untuk pelajar tersebut. Okey. So seterusnya ni tadi lencana, ni carta terdahulu. Okey, boleh explore lagi dan ini adalah carta sekolah. Lihat di sini. Carta sekolah dekat sini top 20 bagi September. Okey, pencapaian carta sekolah. Dekat tepi sini kita akan lihat ya, sebenarnya di sini ada nama-nama sekolah. Nama-nama sekolah dan sekolah itu berada di ranking berapa. Jadi kita sebagai pendidik mesti nak tahu, mesti nak dunia tahu bahawa sekolah tempat kita mendidik anak didik kita adalah antara sekolah yang begitu up to date. Jadi pelajar-pelajar akan berusaha, ibu ayah bagi komitmen, guru-guru lebih semangat, sentiasa letakkan top 20. Sekurang-kurangnya sekolah berada di dalam senarai top 20 di sini. So bila kita rasa dah dekat bawah top 20 ni, kita teringin pula letak di top 10, kita teringin pula meletakkan nama sekolah. So, bila guru-guru, bila anak-anak murid ini, anak-anak didik, guru-guru ini semua mereka bukan pihak sekolah yang letakkan nama sekolah di atas. Okey, sekolah oleh kerana beli banyak sekali, beli beratus ribu ke berpuluh ribu, so sekolah tempat teratas. No. Ini semua adalah hasil daripada kerja harian anak-anak murid dan guru-guru meletakkan sekolah berada di tingkat teratas. So mungkin bila sekolah lihat, sekolah menghargai, anda semua telah meletakkan sekolah di ranking yang teratas, sekolah mungkin akan memberi reward kepada para guru, para anak-anak didik dia. Kita tak tahu kan, betul tak? Bila kita dah memberi, insya-Allah pihak sekolah menghargai. So mungkin di sinilah inisiatif sebagai sekolah memberi memberi reward kepada para pendidik. Nampak atau tidak? So guru-guru berusahalah sekeras yang mungkin letakkan sekolah berada di carta yang sekolah suka, of course lah, di top 20 dan top 20. So bila mana orang luar, sekolah luar melihat, PITAS melihat ke apa, wah, soalan sekolah ni antara sekolah yang cemerlang mengambil teknologi ini. Jadi akan sekolah akan bertambah maju, maka ilmu Allah ni akan tersebar lagi dan lagi. So impaknya, hasilnya para guru juga akan mendapat sesuatu lah daripada pihak sekolah, insya-Allah. Sebab saya lihat sekolah ini begitu menjaga, begitu mendahulukan guru-guru, mendahulukan anak-anak murid. Okay. So di sinilah di akhir ni adalah skor sasaran. Seperti di sini guru-guru boleh letakkan, ibu ayah boleh letak. Kadang-kadang anak-anak ni kan dia merengek, dia minta sesuatu. So kita didik, okay, you boleh minta tapi you kena berada di top 10 dalam Selangor. You berada di top 20 dalam Malaysia. Jadi bila pelajar diletakkan syarat macam tu, tidak ada pilihan lain, pelajar kena belajar. Dia akan belajar dan terus belajar. Bila dia dah capai apa yang dia jadi, mak ayah kena berilah.
lah. Jangan, tak bolehlah tak beri. Okay, kan. So banyak lagi di sini bahagian-bahagiannya lah. Saya rasa saya just explain dekat sini saja untuk memberi pendedahan. Mungkin guru-guru boleh explore. Okay, macam mungkin guru sebagai guru akan ada pandai guru, tapi sebagai guru juga sekiranya macam contoh Ustaz Naim ada anak buah, ada anak saudara ke kan, untuk mengguna pakai sistem ni jadi boleh daftarkan dia. Sekolah sebenarnya ada link sekolah, oleh kerana sekolah telah pun menaja pelajar-pelajar, sekolah memiliki satu link di mana pihak pandai memberi satu link yang boleh dikongsikan. Okey. So kalau saya lihat dekat sini mungkin saya boleh buka untuk diperlihatkan akaun saya, lihat profil saya. Okey, di sini kalau kita lihat untuk pelajar ni adalah pelajar premium, maksudnya pelajar berbayar. Di bahagian kanan atas ni ada nama beliau, Premium Najatul Basira. Lihat profil saya, ada istimewa buatmu. Okey, so istimewa buatmu di sini ada link yang pelajar ni boleh copy, boleh beri kepada sesiapa sahaja. So guru-guru nanti boleh dapatkan link tersebut daripada pihak sekolah dan berilah kepada siapa saja saudara mara anda di luar sana. Jangan bila dapat link tu simpan saja dalam telefon. Okey, sebarkan kebaikan ini seramai mungkin mereka supaya mereka dapat ilmu, dapat kebaikan ini. Okey, so dapat link ni nanti insya-Allah saya akan guide ustazah untuk dapat link ni dan sebarkan sebanyak yang mungkin. Untuk link ni mereka boleh mengguna pakai sistem berbayar ini, sistem berbayar ni ditaja boleh akses selama 7 hari. Okey, so guna sistem ni, sistem berbayar ni 7 hari. Jadi sekiranya macam Ustaz Naim ada anak saudara berminat nak mengguna pakainya, sebelum tamat 7 hari ni bolehlah langgan. Bagaimana nak langgan, boleh refer dekat pihak sekolah lah. Okey, so ada apa-apa lagi yang saya rasa banyak yang ingin saya katakan. Tapi untuk setakat itu insya-Allah akan ada lagi preview kita kemudian nanti saya akan jelaskan lebih detail. Okey. So saya stop sharing slide tadi. Boleh orang kata mendapat sesuatu daripada penerangan saya tadi insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Ada apa lagi yang mungkin ingin ditanyakan sebelum saya mengundur diri? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Untuk kafa insya-Allah dalam bulan ini juga, betul? InsyaAllah kita berdoa Ustazah sebab namanya pun kita sebagai hamba kan, kita hanya merancang tapi Allah yang menentukan. Kita sama-sama berdoa, Allah izinkan kita akan launch kafa punya program. Okay, so maknanya tak ada penambahan, itulah yang telah dibayar. Sebabnya kita just top up lagi. Orang kata nampak bagusnya. Okay, kita just tunggu sesuatu yang baru. Oh tak ada, ini kena tambah sebab Isra tak ada. Benda yang sama kita just tambah. So sama-sama kita berdoa. Kita hanya kerana doa kita, Allah izinkan. Kadang-kadang pihak pandai dia plan nak bagi cukup bulan 9 ni. Tapi tidak ada doa daripada kita. Kita tidak panjatkan doa, minta supaya dipermudahkan. Maka mungkin akan ada kekangan, akan ada perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan, maka tak dapat. Jadi sama-sama kita berdoa, insya-Allah apa yang dijanjikan oleh pandai dia boleh present dan dia juga pihak pandai juga akan buat satu preview untuk memberi pendedahan bagaimana kafa ni telah berada dalam sistem. Insya-Allah sama-sama kita berdoa. Okey, kalau tidak ada apa lagi, izinkan saya undur diri. Sebelum saya mengundur diri, saya adalah hamba yang lemah, banyak kekurangan pada diri saya. Mungkin ada lisan saya tadi yang menyentuh hati, mungkin ada penerangan saya tadi yang tidak menepati. Okey, orang kata tak teruja, tak puas hati. Saya sesungguhnya insan yang lemah, hamba Allah. Saya hanya mampu melaksanakan apa yang Allah izinkan. Jadi atas
segala salah silap saya. Saya menyusun jari memohon ampun dan maaf atas apa jua kesilapan saya. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah dan kekurangan tu datang daripada saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan pihak sekolah, anak-anak hebat, guru-guru hebat, cemerlang dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian tadi. Diharapkan kepada